Isytihar secara terbuka. Oh, okey. Yang lain secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Tubuhnya pasal daripada berasal daripada UMNO. Tubuhnya bersatu pun daripada UMNO. Jadi pengkhianat tak patut letak jawatan. Tuan-tuan kena ingat orang yang mengatakan pengkhianat itu dulu mengkhianati Pakatan Harapan. Ingat tak? Pada masa ini ingat Tuhan Dia macam ni tuan-tuan. Saya kata tadi sebenarnya daripada hari itu lagi terdapat 2 camp di dalam PAS, dan ada satu camp yang sekarang ini, yang sebelum ini dah pun mengadakan rundingan dengan wakil daripada UMNO. Mereka kata kita tidak boleh pergi sendirian, kita kena kerjasama sekarang, kita kena bentuk pembaduan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berita gembira untuk rakyat-rakyat Malaysia. Berita gembira. Daripada Perikatan Nasional ni, perpecahan-perpecahan di dalam Perikatan Nasional ni makin menjadi-jadi, sehingga akan berlaku 10 orang lebih lah orang daripada Perikatan Nasional yang akan beralih arah daripada Parti Bersatu kah, daripada Parti PAS kah, ataupun daripada Perikatan Nasional ni yang akan memberi sokongan kepada Perdana Menteri kita. Allahu Akbar. Inilah berita-berita gembira, berita-berita yang sangat-sangat membanggakan, berita yang memberi ancaman kepada puak-puak Perikatan Nasional ni. Memang syok gila nak bakbi kat hampa. Sebab kenyataan seseorang ni yang berani, pada aku yang paling berani antara dah 5 orang ni, ahli Parlimen Bukit Gantang. Dia punya berani lantang berkata-kata, lantang bercakap, dan berani buat sidang media. Dan aku dah buat video, aku dah buat reaction bersama sidang media ahli Parlimen Bukit Gantang. Dia mendedahkan habis, dia cerita habis apa yang disebabkan mereka bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ada sebab dah, sebab mereka memerhati. Biasalah, sebagai ahli parlimen, sebagai rakyat Malaysia, sebagai seorang manusia, kita pun bijak memerhati seseorang, kita bijak menilai, kita bijak ambil tahu. Sebab tu kita boleh buat keputusan. Kalau kita tak menilai, kita tak ambil tahu, sebab itulah kita mudah dipergunakan. Tapi apabila kita ni seorang yang ambil tahu, orang yang berpengetahuan, orang yang reti menilai, sebab itulah kita boleh buat satu keputusan yang menguntungkan kita, dan dia sebagai ahli parlimen, dia akan menguntungkan rakyat-rakyat di kawasan dia. Janganlah terlalu sombong, janganlah terlalu ego sombong bongkak. Hampa tak dapat jadi kerajaan pun. So jom aku nak bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar hujahan Iswardi Moni menceritakan apa yang berlaku. 7 ke 8 orang yang akan bagi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom sama-sama kita dengar. Kat situ. Baik, cerita pendedahan 7 orang MPPN akan lompat menyokong PMX tidak lama lagi. Nombor 1. Isytihar secara terbuka. Oh, okey. Yang lain secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Tubuhnya pasal daripada berasal daripada UMNO. Tubuhnya bersatu pun daripada UMNO. Jadi itu bukan isunya. Isunya adalah prinsip perjuangan berdasarkan kepada rakyat. Bisa parti yang mana yang terus dia boleh teruskan perjuangan cara mereka. Cara saya. Saya harap dengan saya punya langkah ini membuka hati pucuk pimpinan PN untuk berunding. Pengkhianat dan biadab. Itu label yang dilemparkan terhadap ahli Parlimen Bukit Gantang apabila secara terbuka mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lantas, ada pihak yang menggesa beliau meletak jawatan sebagai wakil rakyat daripada Bersatu. Anda bersama saya Asma Ismail. Okey. Ini boleh pengkhianat tak patut letak jawatan. Tuan-tuan kena ingat orang yang mengatakan pengkhianat itu dulu mengkhianati Pakatan Harapan. Ingat tak? Parti yang di mana Bukit Gantang ni lompat, parti inilah yang dulu minta Bukit Gantang lompat daripada UMNO.
untuk menyokong kerajaan pada waktu itu. Tuan-tuan ingat tak? Parti inilah yang dulu mengkhianati Pakatan Harapan sehingga tumbangnya kerajaan. Adakah mereka meletakkan jawatan? Tak. Sebaliknya mereka berpelukan, tangis-menangisan, bertakbir, bergembira di atas kejatuhan Pakatan Harapan. Pengkhianat akan dikhianati. So akhirnya hari ini didedahkan oleh ahli Parlimen Bukit Gantang, betul tak betul kita dengar bahawa 7-8 orang lagi akan ahli Parlimen akan menyokong PMN. 7-8 lagi ahli Parlimen PN akan sokong PM MP Bukit Gantang. Beberapa lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional bakal mengumumkan sokongan secara terbuka terhadap pemimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu didedahkan ahli Parlimen Bukit Gantang dalam satu sidang akhbar di kediamannya pada hari ini. Beliau mendakwa 7 hingga 8 orang ahli parlimen berkenaan akan membuat kenyataan mengenai perkara tersebut dalam masa terdekat. Ditanya sama ada mereka terdiri daripada Bersatu ataupun PAS, beliau hanya minta menunggu pengumuman daripada individu tersebut. Ada beberapa negeri, semua dari kawasan Melayu. Ada yang berhubung dengan saya, ada berhubung dengan orang lain, katanya. Sebelum ini, Syed Abdul Hussein berkata, pertanyaan di PMQ, Dewan Rakyat mengumumkan sokongan kepada Anwar. 4 yang lain ialah Datuk Iskandar, Kuala Kangsar, Labuan, Gua Musang dan Jeli. Saya komen macam ni. Pertama sekali, saya kata sekurang-kurangnya 3 akan melompat lagi. Yang disebut 7 atau 8, saya kata 3. Okay. 3 akan melompat lagi. Saya pada 5 dulu, saya kata betul, dah 5 melompat, 3 lagi akan melompat. Dia kata 7. Saya percaya 7 itu termasuk ahli Dewan Undangan Negeri, tidak semuanya ahli parlimen. Saya percaya daripada 7 itu bukan semua ahli parlimen. Ada kemungkinan ahli Dewan Undangan Negeri sebagaimana yang disebut oleh Arafat berlaku di Perak. YB Arafat kata akan berlaku di Perak. Nah, daripada jumlah tersebut ada sebenarnya daripada 3 tu, kenapa saya sebut 3? Sebenarnya ada satu ni saya 4, ada keempat ni saya reluctant nak kata dia akan ikut sebab dia orang PAS. Kan? Orang PAS ada is? Ya. Kalau tak, ini tak akan keluar, tuan. Jangan lupa bai'ah. PAS beri amaran pecat wakil rakyat sokong PM. Musyidul Am PAS Hashim Jassin memberi amaran kepada wakil rakyatnya tidak melupakan bai'ah dengan parti atau mereka akan dipecat jika menyuarakan sokongan kepada PM Anwar Ibrahim. Ia susulan dakwa ahli Parlimen Bukit Gantang yang bahawa terdapat 7 atau 8 lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional dan beberapa negeri akan menyuarakan sokongan kepada Anwar dalam masa terdekat tanpa menyatakan daripada PAS atau Bersatu. Sudah tentu akan dipecat daripada parti. Dia tidak dikira mewakili PAS dalam parlimen, tapi kalau dibuat, dia secara automatik akan terpecat, katanya. Justru dia mengingatkan rakyat PAS, wakil rakyat PAS supaya tidak meninggalkan jamaah untuk menyokong kerajaan perpaduan. Kepada ahli Muhammad, kita dah berikrar dan berbai'ah atas nama Allah, maka kita bukan bertanggungjawab dengan Presiden, dengan Jawatankuasa Pusat, kita bertanggungjawab dengan Allah, katanya. Kan? Pada masa ini, ingat Tuhan. Dia macam ni, tuan-tuan. Saya kata tadi, sebenarnya, daripada hari itu lagi, terdapat 2 camp di dalam PAS. Dan ada satu camp yang sekarang ini, yang sebelum ini dah pun mengadakan rundingan dengan wakil daripada UMNO. Mereka kata kita tidak boleh pergi sendirian. Kita kena kerjasama sekarang. Kita kena bentuk pembaduan sekarang. Kita kena pastikan bahawa terdapat rundingan yang baik dan betul dan kita kena bersama dengan kerajaan sebab mereka tak tahan duduk dengan PAS. Bukan tak tahan macam mana, janjinya mereka sebagai kerajaan. Tapi sampai sekarang, Muhyiddin Yassin dan Haji Hadi gagal memertai janji tersebut. Itu yang dia cuak tu. Saya takut kalau betul-betul 7-8 ada seorang 2 PAS melompat, saya takut pergi ambil nap Haji Hadi dekat hospital nanti. Kan? Ambil nap dia nanti kat hospital. 7-8 melompat, habis. Sebab sekarang ini, perkiraan mereka, kenapa kena tumbang kerajaan ini sekarang? 2 sebab. Sebab yang pertama, dana mereka semakin habis. Dia ada hanya sampai tahun depan, maksimum dana dia akan pergi. That's it. Maksimum dana tahun depan, kalau sekiranya dana Bersatu tidak dinyah bekukan, tahun depan dia orang habis punca. Itu yang pertama. Yang kedua,
selepas ini Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan menjadi semakin kuat. Musuh kepada UMNO ataupun Bersatu adalah UMNO. Musuh kepada PAS adalah Pakatan Harapan. Kalau kedua-duanya ini menjadi kuat kerana mereka menjadi kerajaan dan mereka semakin melemah, ada peluang sebenarnya untuk menang negeri seperti Kedah. Ada peluang untuk menang ke negeri seperti Terengganu. Malah Perlis. Kelantan tu mungkin sukar sikit lah. Tapi 3 negeri ni ada peluang untuk menang. Kalau sekiranya kerajaan pandai menggunakan atau tahu menggunakan kaedah dan cara yang betul untuk memenangi hati rakyat di ketiga-tiga negeri tersebut. So ini yang mereka takutkan sebenarnya. Dan inilah yang akan membawa kepada kehancuran PAS. Kehancuran Bersatu. Saya kata Bersatu tak lama lagi gone lah. Berkubur dah. Tetapi UMNO, dia kena tengok PRU16 nanti dia berkawan dengan siapa. Okey. Saya dah ceritakan apa yang patut saya ceritakan. InsyaAllah. Okey, geng. Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswaldi. Itu hujahan dan juga bacaan daripada Iswaldi Moni tentang beberapa orang lagi ahli parlimen pembangkang yang akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana nak tahu kan? Tahu-tahu lebih ramai. Tapi daripada parti PAS ni, untuk nak siapa-siapa yang jadi calon mewakili daripada parti PAS dan juga menjadi ahli parlimen, menang menjadi ahli parlimen daripada parti PAS ni, mereka ada buat satu sumpah taklid. Sebelum ni pun kita dah tersebar. Sumpah taklid, saya tidak akan mengkhianati parti. Anda kata saya mengkhianati parti, akan bini dia akan terjatuh talak 3, geng, dan dia kena bayar kepada parti kan, gaji-gaji ke apa semua dia kena serah kepada parti. Parti hang banyak untung, sedangkan parti hang tu bukan diilhamkan daripada zaman Nabi ke apa pun kan. Tapi itulah disebabkan dia ni walak kepada parti, taksub kepada parti, sehingga akan memperbodohkan ahli-ahli parlimen tu. Kan, walaupun serban di atas kepala, terlalu walak, teruk sangat lah. Kemungkinan lah daripada parti PAS ni pun akan ada yang akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai sangat. Kalau nak ikutkan ni ramai. Tapi mereka duk takut. Sebab apa? Mereka duk fikir kan, mereka tak boleh cari makan dah. Kan, untuk 5 tahun ni saja mereka mampu jadi wakil rakyat, dan 5 tahun ni sajalah yang peluang mereka macam dapat gaji puluhan ribu dan dapat peruntukan. Sebab tu yang mana mereka nampak ni macam 5 orang dan ahli parlimen Bukit Gantang sahaja yang memang dia dah berpenggal-penggal dekat parlimen Bukit Gantang. Dia antara yang Jeli, Buah Musang, Labuan, Kuala Kangsar, ini ahli parlimen yang baru jadi. Jadi mereka nampak mereka ni mungkin sekali ini saja. Dan anda kata mereka buat sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka akan dapat peruntukan kawasan mereka ke apa semua. Mereka akan diutamakan ataupun mereka akan dapat perhatian sebabkan mereka sokong Perdana Menteri. Dan mereka dah nampak lah, mungkin kali ni saja untuk pilihan raya yang ke-16 mereka dah tak dapat dah. Kan? Mereka dah tak dapat jadi calon, kemungkinan mereka dah tak dapat jadi ahli parlimen dah. Tapi berbeza dengan ahli parlimen Bukit Gantang ni, sebab dia daripada Barisan Nasional. Dan apabila Barisan Nasional tidak calonkan dia bertanding bebas. Dan bila dia bertanding bebas, dia menang sebagai ahli parlimen bebas, dan Muhyiddin Yassin jemput dia masuk ke dalam Perikatan Nasional, dan dia pun bersetuju untuk bersama dengan Parti Bersatu, dan dia bertanding pilihan raya baru-baru ni dengan mewakili Parti Bersatu di bawah Perikatan Nasional. So sekarang dia, kalau tak silap aku, dah 3 ke 4 penggal. Jadi ahli parlimen Bukit Gantang ni dia kuat. Memang dia kuat, memang dia ada nama, dan memang rakyat nak dia. Sebab dia dah berpenggal-penggal. Tapi itulah kan, kita mengharapkan semua menjadi yang lebih baik, dan juga ahli-ahli parlimen fikirkan rakyat dah. Yang mana ahli-ahli parlimen hak baru-baru ni, mereka ni teruk. Mereka pertama kali menjadi ahli parlimen. Pertama kali menjadi wakil rakyat. Kan? Lepas tu tiba-tiba jadi pembangkang. Duit tak ada, duk nak bantu rakyat. Duit tak ada, duk nak
selesaikan masalah-masalah rakyat. So, kerajaan dah offer dah kepada ketua pembangkang, mailah berunding. Tapi ketua pembangkang ni, ketua daripada pembangkang-pembangkang ni tak pergi berunding. Maka ketua pembangkang dah menyeksa ahli-ahli parlimen pembangkang. So yang teruknya ahli-ahli parlimen yang baru jadi, yang ahli-ahli parlimen yang dah lama, yang sebelum ni boleh ada di dalam kerajaan, Ustaz Deri, Hadi Awang, Hamzah dan beberapa orang yang mereka dah lama dah menjadi ahli parlimen. Mereka akan ada saving, mereka ada duit, mereka akan ada duit saving mereka. Hang boleh tengoklah Taqiyuddin boleh beli kereta yang berharga 700,000. Nombor plate saja pun dah puluhan ribu. Nombor plate kereta BMW Taqiyuddin TAK 1. Taki. Maksud dia tu T, nombor plate bermula daripada huruf T, TAK 1. Nombor plate saja pun dah berpuluh ribu nak abang pergi gambar. Harga kereta 700,000. Mana duit mai tu? Fulus mai mana? Ahli-ahli parlimen PAS yang duk kata, oh PAS ni miskin je, PAS ni tin melo je. Tengok ahli parlimen mereka, bukan main mewah, bukan main hebat lagi. Taqiyuddin sebagai setiausaha parti PAS, ahli parlimen Kota Baru, boleh tengok Kota Baru betapa teruknya, Allahu Akbar. Kan? Boleh katakan bandar raya ibu negeri yang paling teruk sekali Kelantan lah. Kan? Kemunduran dia tu, Allahu Akbar, berbeza dengan ibu negeri-negeri lain ni. Kita ada 14 negeri dan ibu negeri yang paling teruk Kota Baru Kelantan. Dia menjadi menteri undang-undang, dia menjadi ada jawatan 33 bulan, tapi di tempat dia apa yang berlaku? Segalanya di Kota Baru, segalanya cukai. Hamzah Zainuddin pula. Hamzah Zainuddin ni macam-macam ketua pembangkang ni. Macam-macam. Anak sakau minyak masak lah, apalah, kes sakau bagi projek kat anak projek dapat kontrak minyak. Ngarut puak-puak ni. Ini semua mereka hanya nak kuasa, nak kena ada tempat supaya dapat mengkayakan anak-anak, dapat bagi anak-anak ni jawatan, dapat lantik anak-anak jadi jawatan apa-apa, dapat bagi projek ke anak-anak menantu, boleh mengkayakan anak-anak menantu. Itulah sebenar-benarnya tujuan. Kenapa menantu Muhyiddin tak balik-balik sampai sekarang? Kenapa menantu Muhyiddin lari tak balik-balik Malaysia? Mesti ada udang di sebalik batu. Kalau betul-betul Muhyiddin tu bersih, anak menantu dia tu bersih, dia tak agihkan projek kepada anak-anak menantu dia tak akan lari. Menantu dia akan balik, tapi disebabkan menantu dia ada udang di sebalik batu, tu yang menantu dia tak balik-balik ke dalam negara kita. Okey, kita jumpa untuk video yang akan datang. Kita nantikan ahli-ahli parlimen ataupun wakil rakyat Dewan Undangan Negeri yang akan sokong kerajaan perpaduan. Kita tunggu dan lihat siapakah di antara mereka. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.